يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم Sadaqallahul Azim. Dan adakah orang yang mati hatinya dengan kufur, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk, dan kami jadikan baginya cahaya iman yang menerangi, sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah. Dan dapatlah ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang demikian keadaannya? Sama seperti yang tinggal tetap di dalam gelap gulita, kufur, yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya. Demikianlah sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang-orang yang beriman. Diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat. Dan demikianlah kami adakan dalam tiap-tiap negeri orang-orang yang besar, orang-orang besar yang jahat, supaya mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Padahal tiadalah mereka memperdayakan selain dari dirinya sendiri. Kerana merekalah yang akan menerima akibat yang buruk, sedang mereka tidak menyedarinya. Dan apabila datang kepada mereka sesuatu keterangan, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga kami juga diberi wahyu sama seperti yang telah diberikan kepada pesuruh-pesuruh Allah. Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapakah yang sepatutnya ia diberikan jawatan Rasul dan wahyu yang diberikannya itu. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang salah itu akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab seksa yang amat berat disebabkan perbuatan tipu daya yang mereka lakukan. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesempit-sempitnya. Seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu, agama Islam yang betul lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu beringat, yakni insaf. Bagi mereka lah syurga Darussalam, tempat tinggal yang aman sejahtera di sisi Tuhan mereka, dan dialah penolong mereka disebabkan amal-amal yang baik yang mereka telah kerjakan. Dan ingatlah pada hari kiamat,
yang padanya Allah akan himpunkan mereka semua. Lalu berfirman, wahai sekalian jin, syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak pengikut dari manusia. Dan berkatalah pula pengikut mereka dari golongan manusia, wahai Tuhan kami, sebahagian dari kami manusia telah bersenang-senang mendapat kemudahan dengan sebahagian yang lain, yakni syaitan. Dan kami telah sampaikan kepada masa kami, yakni hari kiamat, yang engkau telah tentukan bagi kami. Allah berfirman, nerakalah tempat kediaman kamu. Kekal kamu di dalamnya kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi dalam Suratul An'am. Surah yang ke-6 pada juzuk yang ke-8. Bermula ayat 122 sehingga ayat 128. Masih lagi Allah Ta'ala menceritakan watak-watak orang-orang yang menolak Islam. Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bagaimana watak mereka, bagaimana kesudahan mereka. Dan bagaimana sebenarnya perjalanan hidup mereka. Dan kenapa mereka memilih kekufuran sesudah jelas terang benderang akan keimanan. Dan demikian juga Allah menceritakan pada ayat-ayat yang kita bacakan ini hubungan manusia dengan jin. Yang masing-masing saling mengambil manfaat. Masing-masing saling menumpang antara satu sama lain dalam membawa dan melakukan kekufuran kepada Allah Ta'ala sehingga mereka semuanya akan diazab oleh Allah dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini juga Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan kejahatan ataupun sifat engkar mereka dalam menerima kebenaran dan menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta Allah juga menjelaskan tentang sunnatullah. Tanda-tanda orang-orang itu ataupun tanda-tanda manusia itu mendapat hidayah dan tanda-tanda orang yang mendapat kesesatan. Bila Allah menyatakan awaman kana maita, awaman kana maita, tidakkah sama orang yang dahulunya mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkannya semula. Yang dimaksudkan pada ayat yang kita bacakan ini, bila Allah Ta'ala menjelaskan, lihat perbezaan. Orang yang dahulunya berada dalam kekufuran. Perkataan mati di sini ialah kufur. Kerana orang yang kufur itu sama seperti orang mati. Kenapa? Kerana tidak dapat mengambil dan membuat manfaat. Tidak mendapat manfaat dan tidak mendapat pahala. Sebab orang mati nanti yang mereka kecewa kerana mereka tak dapat lagi buat pahala. Atau mereka tak dapat lagi buat baik. Atau mereka tidak dapat lagi beriman. Kerana itu Allah Ta'ala menceritakan dalam banyak ayat tentang orang mati yang nak hidup balik. Sebahagian yang mati yang nak hidup balik sebab mereka nak beriman pada Allah. Sebab dahulu mereka kufur. Sebahagian pula nak hidup balik untuk melakukan amal soleh. Sebab dahulu mereka tinggalkan amal soleh. Dan sebahagian pula Allah menceritakan dalam keadaan bila mana datangnya malakul maut, mereka minta sedikit lagi masa untuk hidup. Kerana mereka tahu bila mati mereka tak boleh buat apa-apa. Maka Allah menggambarkan kekufuran itu seperti mati. Dia terlepas untuk buat baik. Dan kalaupun dibuat baik tidak dikira oleh Allah. Tidak dicatat pahala. Maka Allah menyebut di antara nikmat terbesar Allah, kurniaan Allah yang agung, supaya semua orang memohon, meminta. Sebab bila kita tahu sesuatu itu hebat, maka kalau kita tahu kita tak dapat dengan usaha kita, kerana benda itu terlalu luar biasa, maka pasti kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Umpama begini, kalau seorang berada dalam suasana karam di lautan, dan dia tahu dia tak mampu menyelamatkan dirinya, maka apa dia buat? Dan dia tahu nikmat yang paling hebat ketika itu terselamat, maka dia akan berdoa. Sama juga di sini Allah beri satu gambaran. Hidayah ni hebat. Hidayah ni kalau kamu nak bayar, kamu tak mampu. Hidayah ni kalau kamu nak beli, kamu tak akan mampu berbuat demikian. Ia satu nikmat kurniaan Allah.
Bila kita tahu benda tu besar dan kita tahu kita tidak mampu untuk memperolehinya, melainkan dengan merendah diri dan berdoa pada Allah. Maka Allah sebut nikmat ini. Awaman kana maita. Tidakkah engkau lihat orang yang dahulunya mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan kembali dia, yakni kami berikan dia keimanan. Wa ja'alna lahu nura, dan kami jadikan baginya cahaya. Yamshi bihi finnas, yang dimula berjalan di kalangan manusia. Artinya dahulu mereka kafir, hidup tak ada matlamat, hidup tidak ada arah, tidak ada tujuan. Lalu Allah Ta'ala menjadikan dia beriman. Maka dia berjalan dengan cahaya. Maksud berjalan dengan cahaya, di kalangan manusia dia sentiasa nampak mana betul, mana salah. Mana dosa, mana pahala. Mana boleh, mana tak boleh. Waktu dulu kafir, hentam semua. Tapi bila dia dah ada nur, dan inilah sifat orang beriman, Allah jadikan mereka berjalan dengan nur Allah. Nur kurnia Allah. Sehingga mereka tahu ini dosa, jangan buat. Ini pahala, berebutlah buat. Ini boleh bawa kekufuran, sila jauhi. Ini menambahkan keimanan, sila tambahi. Maka itulah nur yang memandu kita dalam kehidupan kita seharian. Kita ada peraturan dan kita ada disiplin. Dan kita ada sistem. Sistem ini nur yang Allah berikan pada setiap orang beriman. Kenapa kita keluar rumah pakai tudung? Kenapa bila dengar azan kita terfikir, tergerak untuk solat, untuk ke masjid? Kenapa bila datang Ramadan kita nak berpuasa? Kenapa bila melihat Quran kita nak baca? Bila mendengar hukum Allah dan perintah Rasul kita tunduk, kita patuh. Inilah nur yang Allah berikan pada orang beriman. Maka Allah kata, sama tak orang yang dulu mati lalu kami hidupkan, kami beri iman, lalu dia berjalan dengan cahaya kami sehingga dia tahu setiap perbuatan yang dia nak buat, kamam mathaluhu fiz zulumat. Seperti bandingan orang yang sentiasa berada dalam kegelapan, kufur terus. Laisa bi kharijin minha, dia tak keluar daripada kekufuran. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikian mereka telah ditipu daya dengan apa yang mereka lakukan, seolah-olah perkara mereka buat itu baik. Kufur itu baik, syirik itu baik, mereka telah diperdayakan. Mereka telah ditipu dengan permainan dunianya. Baik, berhubung ayat ini supaya kita jelas penafsiran. Kata ulama, ayat ini turun kepada Umar Al-Khattab dan Abu Jahal. Dua figur yang hebat. Yang mana Nabi SAW mendoakan supaya salah seorangnya memeluk Islam. Allah Ta'ala beritahu pada baginda SAW, antara Umar Al-Khattab dan juga Abu Jahal atau namanya Amr bin Hisham, salah seorangnya akan memeluk Islam. Lalu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, Islamkan salah seorangnya. Dalam hati Rasulullah SAW berharap biar ia adalah Umar. Kedua-dua ini penentang tegar Islam. Dan kedua-dua ini mempunyai cukup package. Dari sudut gagahnya, dari sudut kayanya, pengaruhnya, kedudukannya dan masyarakat. Abu Jahal pun gagah, Amr bin Hisham. Sebab itu dia jadi ketua komandan musyrikin Mekah dalam perang Badar. Umar Al-Khattab juga gagah. Di mana Abu Jahal daripada kabilah Makhzumiyah, Quraisy, daripada Bani Makhzum. Itu satu kabilah dengan Khalid Al-Walid, Al-Walid bin Mughirah. Dan manakala Umar Al-Khattab juga daripada kabilah yang sama, Makhzum. Maka dalam kedua-dua penentang ini yang sentiasa melakukan penganiayaan pada umat Islam. Hatta Umar Al-Khattab pernah nak membunuh Nabi SAW. Sewaktu dia dicabung untuk melakukan demikian. Dan lihat Allah mengubah daripada kekufuran yang gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Kata, diriwayatkan daripada Ibn Abbas, ayat ini turun kepada Umar dan kepada Abu Jahal. Dan diriwayatkan juga bahawa yang dimaksudkan awaman kana maita, dan atau orang yang dahulunya mati, yakni Umar Al-Khattab. Dulunya dia mati, dia kufur. Kemudian kami beri dia cahaya. Kamam mathaluhu fi zulumat, yang berada dalam kegelapan pula, namanya ialah Abu Jahal bin Hisham. Dan ini satu riwayat. Mengikut riwayat yang lain, ayat ini turun kepada Hamzah dan juga Abu Jahal. Hamzah juga di kalangan orang yang punya kedudukan daripada suku Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib. Merupakan bapa saudara Nabi SAW dan merupakan saudara susuan baginda SAW. Cuma Hamzah ini ialah satu kelompok, dahulu dia jenis orang kafir yang tak peduli. Kita dah beritahu dahulu, orang kafir ada 3 golongan.
Satu jenis tak nak pedulikan agama dia kufur. Ini satu golongan. Antaranya adalah Hamzah pada permulaan Islam. Antaranya ialah Hakim bin Hizam. Dia ni kafir tapi jenis tak peduli agama. Dia buat kerja dia. Dia tidaklah melawan Rasulullah, tidak. Tapi dia memilih kufur. Satu lagi golongan kufur yang menentang Rasulullah. Dan satu lagi golongan kufur yang bukan sekadar menentang, mempersenda-sendakan, mempermain-mainkan Rasulullah. Meminta pada Nabi macam-macam. Saja nak memperolok-olokkan. Maka Hamzah ini dari kalangan orang kafir yang jenis tak peduli. Sehingga satu hari diriwayatkan, bila Hamzah diberitahu tentang perbuatan Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW. Seorang kata, wahai Hamzah, anak saudara Muhammad telah dibuli oleh Abu Jahal. Maka Hamzah baru balik daripada berburu, maka dia merasa marah. Kebiasaan Hamzah, bila dia balik berburu, dia akan tawaf Kaabah dulu. Tapi hari ini dia tak berbuat demikian. Dia terus cari mana Abu Jahal. Maka orang pun tunjuk di mana Abu Jahal berada. Ketika itu Abu Jahal dikelilingi oleh pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain. Terus Hamzah menerpanya, lalu menikam dengan anak panah dia. Dia keluarkan anak panah dia, dia tekan atas kepala Abu Jahal sehingga berdarah. Orang lain semua kaget tengok. Belum pernah Abu Jahal kena pukul. Sebab dia ketua gangster Mekah. Bukan calon-calon orang yang boleh pukul dia. Tiba-tiba Hamzah memukul dia. Lalu Hamzah mencelanya dengan berkata, kenapa kamu pukul anak saudara aku? Apa kaitan kamu dengan anak saudara aku? Kamu tak ada kena-mengena nak pukul. Umpama seorang ayah bila dapat tahu anak dia kena pukul. Kalau salah sekalipun ni, bapak dia ada kan, beritahu bapak dia. Seolah-olah begitu. Lalu kata Abu Jahal dalam keadaan berdarah dahinya. Dia berkata, ya Aba Ya'la. Panggilan pada Hamzah. Wahai Abu Ya'la, ama tara ma ja'a bihi safaha unqulana wa sabbaha alihatana wa khalafa aba'ana. Tidakkah kau lihat wahai Hamzah, wahai Abu Ya'la, apa yang Muhammad bawa? Dia bawa ajaran baru. Dia telah kata kita bodoh, dia telah memperbodohkan Tuhan kita, dia telah menyalahi agama nenek moyang kita. Berkata Hamzah, wa man asfah minkum, dan memang kamu bodoh pun. Tak ada dah orang lebih bodoh pada kamu, kata Hamzah. Ta'budun al-hijarah min dunillah, kamu semua berhala, memang bodoh pun. Patut pun anak saudara aku kata kamu bodoh. Asyhadu an la ilaha illallah, tu Hamzah mengucap itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamzah asalnya dia beriman kerana marah. Sebab anak saudaranya dibuli. Tiba-tiba lafaz tadi menjadi satu cahaya dalam dirinya. Yang menyebabkan dia benar-benar berpegang dengan Islam. Maka turunlah ayat ini. Apakah sama bandingan orang yang dahulunya mati, yakni kufur, kemudian Allah beri dia cahaya iman, dan dengan cahaya iman tadi dia bergerak dalam kelompok manusia dalam keadaan terpimpin dan terpandu. Apakah sama bandingannya dengan orang yang kekal dalam kegelapan, kekufuran, yang dia tak mampu keluar daripadanya, yakni memilih untuk tidak keluar. Kenapa mereka pilih untuk tidak keluar? Kata Allah, kadzalika, demikian kerana zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Kerana perbuatan jahat mereka sudah dianggap indah. Kerana bagi penyembah-penyembah berhala, mereka merasakan apa yang mereka buat ni betul. Dan demikian memang menjadi sunnatullah. Itu yang menjadikan kita katakan orang jahat ni kekal. Sebab orang jahat, dia merasakan apa yang dibuat tu memang betul. Sebab itu dia kekal kufur. Orang jahat merasakan yang dibuat ni tak jahat sangat pun. Biasa-biasa, ini memang benda yang patut dia buat. Maka tabiat ini kerana kekufuran yang begitu lama sehingga lekat dalam hatinya. Seperti orang buta, dah lama buta, dia boleh kata orang lain juga buta macam dia. Walau dia je yang buta. Seperti orang yang sakit, bila dia makan satu makanan tak sedap, dia kata ni makanan tak sedap, jangan makan dah. Walhal dia dek rasanya yang rosak. Tapi dia tak akan berubah sebab memang dia berpenyakit. Maka ini gambaran orang-orang kufur. Sebab itu lihat bagaimana hebatnya hidayah. Bila Allah Ta'ala nak beri hidayah, Allah jadikan pandangan seseorang pada agama itu indah. Menarik dan mudah dipahami. Tetapi kalau Allah Ta'ala memang nak sesatkan seseorang itu, maka dijadikan pandangannya pada kesesatan itu macam cantik. Disebut dalam hadis Nabi SAW, Inna Allaha khalaqa khalqahu fi dhulmatin, thumma rasya alaihim min nurihi,
Faman asabahu dzalikan nur ihtada wa man akhta'a dhalla. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya dalam kegelapan. Jadi Allah ciptakan makhluk semua duduk dalam gelap. Dia dalam perut kan gelap. Bukan daripada permulaan lagi, memang kita diciptakan alam ruh ni gelap. Alam ruh ni gelap, kemudian dia berpindah kepada alam janin gelap. Fi zulumat, dalam kegelapan. Kemudian kita akan berpindah di alam kubur juga gelap. Kemudian nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar juga gelap. Kemudian nanti kita akan melintasi sirat juga gelap. Habis cahayanya mana cahaya? Untuk Allah menunjukkan kepada semua manusia, cahaya itu ialah iman dan amal soleh. Cahaya itu iman dan amal soleh. Maka tenanglah orang beriman dengan cahaya-cahaya mereka. Baik, kata Rasulullah SAW, Allah ciptakan kejadian semua, makhluk Allah semua dalam gelap. Kemudian Allah Ta'ala renjiskan cahayanya. Thumma rasya alaihim min nurihi. Direnjiskan cahayanya, siapa yang terkena renjisan cahaya Allah, maka dia beriman. Siapa yang tak kena, maka dia kekal gelap dan kufur. Macam kita sebut dalam permulaan, ini menunjukkan iman ni benda yang Allah pilih, mahal. Dah kalau kita tahu kita tak mungkin dapat perolehinya dengan harga sebanyak mana pun kita bayar kerana ia di luar kemampuan kita, ini menjadikan kita merendah diri, ingin mendengar mana yang baik, bagaimana cara nak dapat, sehingga kita berdoa pada Allah maka dapat. Sebab itu bila Allah membandingkan kelompok yang nak beriman, mereka ini merendah diri. Kelompok kafir mereka terus meninggi diri. Dahlah tahu maha iman ni mereka menyombong, mereka tak nak dengar, mereka tak nak fikir, apatah lagi nak doa. Orang beriman yang Allah pilih, mereka merendah diri lalu mendengar dakwah Nabi SAW. Lalu mereka berdoa pada Allah. Bukan bila mana mereka dapat, mereka doa lagi, jangan dipalingkan hidayah ini. Jangan ditarik balik nikmat sebesar ini. Yang nikmat ini begitu agung. Maka Allah Ta'ala katakan bahawa orang kafir kan Allah tak pilih, maka diperelokkan kejahatannya. Wa kadzalika, demikian. Ja'anna fi kulli qaryatin, setiap negeri, setiap kampung yang mana Rasulullah diutuskan, akabira mujrimiha, ada para pembesar penentangnya. Semua para nabi ni tuan-tuan, bila dilahirkan, bila dibangkitkan, dia bukan lawan orang kecil. Orang kecil ni dia ikut je. Tapi dilawan para pemimpin. Macam tuan-tuan tengok dalam struktur negara kita atau negara mana-mana, yang takbir negara kita siapa ni? Ini ahli parlimen ni lah. 3-4 kerak yang mewakili rakyat. Kalau mereka baik, maka seluruh rakyat baik. Kalau mereka teruk, kita pun teruk. Sebab itu para nabi berhadapan dengan pemimpin-pemimpin macam ni. Pemimpin-pemimpin yang ada kepentingan sendiri dan mereka tidak boleh mendengar satu benda yang akan memberi hak kebaikan yang banyak kepada orang bawah. Sebab mereka nak kebaikan itu berkumpul pada mereka sahaja. Sebab Nabi SAW bawa satu kebaikan yang akan dikongsi semua. Itulah kehebatan Islam. Daripada rakyat marahi sampai atas rasa semua kehebatan Islam. Kalau tidak, masa kan Nabi angkat Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Kalangan, kalau golongan ni memerintah, tak mungkin dapat rasa kenikmatannya. Bila datang Islam, dek kerana keberkatannya menyeluruh, maka yang akan melawan Islam sepanjang zaman ialah para pembesar. Yang Allah Ta'ala sebut, akabira. Akabira ni para pembesar. Mujrimiha, yang samsing. Mujrim, maknanya mereka sanggup buat jenayah apa? Bunuh ke, tangkap. Itu yang mereka lakukan pada Nabi dan Rasul, pada para alim ulama, apa sahaja. Liyamkuru fiha, untuk mereka melakukan tipu daya padanya. Menyekat agama Allah. Wa ma yamkurun. Tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Dan akibat itu akan dirasakan oleh mereka sendiri. Baik, sesudah Allah menyebut bahawa perbandingan orang beriman dengan orang kafir. Kemudian Allah menyebut akan ada terus penentang agama Allah. Maka Allah menyebut di antara bicara penentang agama Allah. Dahulu pada penentang agama Allah yang tidak mau beriman minta Nabi Muhammad bawa macam-macam. Bawa jadikan emas lah, turunkan malaikat lah, hidupkan orang mati. Lihat, ini permintaan baru mereka. Allah cerita, wa idza ja'atkum ayah, setiap kali datang kepada mereka bukti kebenaran kerasulanmu, bukti kebenaran wahyumu, bukti keesaan Allah Ta'ala. Qalu, mereka berkata, lan nu'min, kami tak akan beriman. Lan, tidak sekali-kali kami beriman. Perkataan lan, tak sekali-kali. Hatta nu'ta, sehingga kami dapat mislama utiya Rasulullah,
Sehingga kami sendiri dapat wahyu macam kamu dapat wahyu, ya kami beriman. Kami sendiri jadi nabi, baru kami ikut. Oh, dia nak jadi nabi pula. Dulu dia minta Bukit Safa jadi emas, baru beriman. Kemudian minta biar malaikat turun. Kemudian minta biar kitab ni turun, Al-Quran turun selepuk sekaligus. Kali ini mereka minta, sebab tu Allah kata jangan layang diminta, nanti bukan-bukan, makin gila diminta. Mereka minta pula, kenapa kami tidak dilantik menjadi Rasulullah? Kenapa kamu, wahai Muhammad? Bukan kami. Kami tak akan ikut kamu, sehingga kami jadi Nabi macam kamu. Berkenaan ayat, turun ayat ini kepada seorang pemimpin Quraisy namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini ialah keturunan suku Quraisy daripada suku Makhzumiyah. Dia sesuku dengan Abu Jahal. Dia sesuku dengan Umar Al-Khattab. Suku ini dia memang dengki kepada suku Bani Hashim ataupun kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan mereka ni tidak mau beriman atas sebab utama kerana kedengkian. Mereka menganggap Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib sudah mendapat banyak kemuliaan, lepas tu dapat kerasulan pula. Habis kita kena bangga pada kabilah. Kata Al-Walid, aku ni lebih layak jadi Nabi daripada Muhammad. Aku lebih layak. Sebab aku paling banyak harta. Aku paling tua. Aku paling ramai anak. Dia ada anak ramai, 10 orang. Walid bin Mughirah ramai. Muhammad tak ada anak. Tak ada anak Muhammad. Maksud tak ada anak lelaki. Sebab dalam bangsa Arab, masyarakat jahiliah, kalau ada anak perempuan dia tak panggil anak. Itu bukan ada anak nama dia. Yang dinamakan ada anak yang ada anak lelaki. Jadi oleh kerana Rasulullah SAW tak ada anak lelaki. Mereka anak tadi wafat kecil. Meninggal waktu kecil. Maka mereka kata Muhammad tak ada anak. Aku ni ramai anak. Aku banyak harta. Maka Al-Walid bercakap besar. Dia kata dia patut jadi Nabi dan Rasul. Beliau, dia ni mati pada tahun 1 Hijrah. Kata Allah tempelak dia, dia sombong dia. Allah jadikan anak-anak dia semua beriman. Bapak dia je kafir. Anak dia yang terkenal ialah Khalid Al-Walid. Memeluk Islam. Dan Al-Walid bin Al-Walid. Dan Hisham bin Al-Walid. Yang paling disayang sekali ialah Hisham. Hisham ni anak bongsu dia. Hisham pun masuk Islam. Hisham bin Al-Walid. Dan Al-Walid bin Al-Walid, dia dulu meluk Islam. Bila Rasulullah ajar Islam, Al-Walid dulu masuk Islam. Itu Al-Walid bin Al-Walid. Dia menjadi kebiasaan orang Arab, nama ayah sama nama anak. Kita jarang buat. Nama anak dia Walid, ayah dia pun nama Walid. Al-Walid bin Mughirah. Dia tak ada letak nama Azmang bin Azmang. Tak 2 kali Azmang tu. Sekali je. Biasa kita lah. Arab ni dia biasa ulang nama. Kerana dia bangga dengan nama dia, dia letak pada nama anak dia pula. Kalau bangga lagi, dia letak pada nama anak cucu dia. Dia 3 nama sama. Tapi masa tu tak apalah, jabat pendaftaran tak ada, dia tak pening. Kalau ada jabat pendaftaran pening ni. Jadi nama sendiri Al-Walid. Oleh kerana mereka juga pakai nama gelaran selain pada nama tersebut. Anak dia yang pertama peluk Islam Al-Walid. Dia ikuti dengan Hisham Al-Walid. Dia ikuti Khalid Al-Walid. Khalid ni last sekali lah, tahun ke-7. Tahun ke-7 selepas 7 Hijrah. Ayah dah mati lah. Tapi yang masih hidup ialah Al-Walid masuk Islam. Satu tamparan bagi dia. Dia kata aku lebih layak jadi Nabi dan Rasul. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lantik siapa jadi Nabi dan Rasul, bukan kamu nak. Dan Allah lebih tahu siapa yang cukup syarat. Bukan orang sombong macam kamu. Orang macam kamu tak cukup syarat. Kerana syarat kenabian kerasulan bukan ramai anak, bukan orang tua. Allah Ta'ala pilih daripada awal lagi. Dengan segala kemuliaan, dengan segala persiapan dan persediaan. Kemudian kata Allah, sayusibul ladzina ajramu, orang-orang yang menentang Rasulullah. Yang menentang Nabi dipanggil mujrim, penjenayah. Sebab tidak ada jenayah paling besar melainkan jenayah lawan Rasul. Jenayah mencuri ni, jenayah yang kecil-kecil ni. Ni jenayah lawan Rasul kerana dia akan kekal dalam neraka. Kalau jenayah mencuri, jenayah merompak, ini tak kekal dalam neraka. Ni jenayah membohongi Rasul. Kata Allah, sayusibul ladzina ajramu. Allah akan menimpakan orang-orang yang melakukan jenayah ini dengan menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sagharun indallah, kehinaan di sisi Allah. Wa azabun syadid, dan azab yang bima kan yamkurun, dengan tipu daya mereka. Mereka dah tak pakai otak dah. Padahal mereka tahu Nabi ni bukan jawatan dimohon. Bukan jawatan diinterview, jawatan yang Allah kurniakan pada siapa yang dikehendaki. Bukan Al-Walid tak tahu benda tu.
kerana dia ada berhubungan dengan ahli kitab. Dia tahu tentang kerasulan Musa, kerasulan Isa. Dan Bani Israel ni semua tahu yang jadi member kamcing dia bahawa Nabi ni bukan dimohon. Allah pilih dan mereka datangkan mukjizat sebagai bukti. Maka Allah menempelak orang-orang yang terus menggunakan, terus kita katakan beralasan macam-macam untuk tidak beriman, akan ditimpa kehinaan. Maka bagaimana dia mati? Mati, tuan-tuan, dia tersangkut tombak orang, menyebabkan dia luka lalu bengkak kaki lalu dia pun mati. Habis ego dia mati macam tu. Dia tak sempat dalam peperangan Badar sebab dia mati tahun 1 Hijrah dan perang Badar berlangsung pada 2 Hijrah. Matilah penentang tegar yang meminta, antara orang yang minta jadi Nabi. Sebab tu tuan-tuan bayangkan orang yang minta jadi Nabi pun Allah hina macam tu. Yang mengaku Nabi lagi teruk. Tak kira zaman mana pun. Hatta zaman kita yang mengaku Nabi. Mengaku Nabi Melayu lah. Mengaku Nabi daripada India lah. Ini semua sedang menuntut kehinaan di sisi Allah. Sedang akan dihukum dengan Allah dengan segala kehinaan. Maka ini di antara golongan, Allah beri satu perbandingan. Kalau orang tu beriman, mereka sentiasa dalam cahaya dan pimpinan Allah. Kalau orang tu dalam kufur, mereka dalam kegelapan. Dan kenapa orang kafir terus berpegang kekufuran? Kerana mereka diperlihatkan kekufuran itu baik pada pandangan mereka. Dek kotornya diri dan hati mereka dan mereka tolak agama Allah. Akhirnya mereka nampak yang mereka buat jahat itu baik. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana kita katakan kesudahan orang-orang yang melakukan penolakan terhadap perintah Allah ini, mereka sedang merugikan diri mereka sendiri. Kemudian Allah menjelaskan kalangan mereka pula ada yang nak menjadi Nabi juga. Sedangkan mereka tahu Nabi ini bukanlah jawatan yang dipohon atau jawatan yang diminta. Ia satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan pada siapa dikehendaki dengan syarat-syaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.